Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'u wal intifa'u wal ifada wal istifada wal hasanatu masuk kitabillahi wa sunnatu rasulih. Ibtiga wajlah qurbi wa sahabihi ila hadri sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa sallallahu alaihi wa sallam imam. Qad bil irsyad wal ibad al-habib Abdullah bin Albi Muhammad al-Haddad wa ila ruhil wasallam min adh-dhulma syatiri wa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa man amara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi. Inna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yasqil jannah yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan pengajian kitab Adab Sulukul Murid, langkah praktis mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada muka surat 64 insya-Allah. Yakni larangan meninggalkan solat Jumat dan solat berjamaah. Sebelum ini sudah kita kongsikan mengenai khilaf para ulama tentang al-khusyu' wal hudur fi solah. Yakni khusyuk dan hudur dalam solat ini ada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama kita. Yang muktamad yang kita tahu khusyuk wal hudur ini adalah hukumnya sunnah, tapi ada sebagian yang lain mengatakan adalah wajib. Alhasil orang yang solatnya atau ibadahnya tak ada hudurnya, tak ada menghadirkan dirinya, tak merasa dirinya itu hadir dalam ibadah, maka diibaratkan ibadahnya tersebut seperti debu yang berterbangan. Dan juga permisalan orang yang menghadirkan diri bersama Allah dalam ibadahnya atau permisalan orang yang tidak menghadirkan diri, tidak khusyuk dalam solatnya, itu seperti orang yang menghadiahkan satu hadiah akan tapi hadiah tersebut kosong, tak ada nyawa, yakni bentuk bangkai. Ini permisalan yang diberi permisalan oleh Al-Imam Haddad di sini, menukil daripada Imam Ghazali. Ya. Baik. Kemudian kita masuk pada fasal berikutnya, larangan meninggalkan solat Jumat dan solat berjamaah. Kita baca yang Arab dulu ya. Faslun wahzar ayyuhal muridu kullal hazri min tarkil jum'ati wal jama'ati fa inna dhalika min adati ahlil batalat wa simati arbabil jahalat. Wahafid ala rawatib. Ini wahafid ni patutnya sukun ya, sebab dia fi'il amar. Wahafiz, wahafizi kan tulisan dia wahafizi kan. Sepatutnya sukun wahafid, sebab ini amar ni perintah. Seperti hakim ini komat, agimis sholah ya. Kalau disambung hakimi, tapi kalau tak disambung hakim saja, dirikan atau qomat. Itu yang wahafidi, seandainya disambung kalimatnya ada al berikutnya, wahafidi solat, betul lah kalimat hafidi, tapi sebab berikutnya itu tak ada alif lam, ada ala, hafid sebabnya. Wahafid ala rawatib al masyru'at qabla solati wa ba'daha wa wajib ala solatil witri wa duha wa hiyama bainal isya'ain wa kun syadidal hirsi ala imarati imarah ala imarati ma ba'da solati subhi ila tulu'i wa ma ba'da solati al-asri ila al-ghurubi fahadani waqtani syarifani tufidu fihima min Allah ta'ala al-amdad ala al-mutawajjihina ilaihi min al-ibad wa fi imarati ma ba'da solati subhi imarah
khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzaqil jismaniyah wa fi imarati ma ba'dal asri khasiyatan qawiyatan li jalbil arzaqil qalbiyah kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al akabir wa fil hadis innal ladzi yaq'udu fi musallah yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsili rizqi minal ladzi yadribu fil afaki a'ni yusafiru fiha li talabil arzaqi. Dikatakan berhati-hatilah wahai para murid. Ini sikap yang perlu diambil oleh orang-orang yang memang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah wahai para murid dari perbuatan meninggalkan solat Jumat dan berjamaah. Ya. Baik. Yang pertama solat Jumat. Solat Jumat ini tak semua orang muslim wajib solat Jumat. Orang muslim yang memenuhi syarat sahaja. Yang pertama baligh. Kemudian zakar lelaki. Untuk perempuan tak wajib solat Jumat, tapi bukan bermakna dilarang. Boleh bagi perempuan solat Jumat, tapi tidak digalakkan. Ya. Boleh. Jadi anjuran ini atau peringatan ini supaya tidak meninggalkan solat Jumat pada orang-orang khusus saja. Lelaki, baligh, mukim, maksudnya mukim tidak bermusafir. Kemudian dia sihat, ya. Dia sehat juga kan, bukan sakit. Jadi badan dia sehat. Kemudian dia tak pergi mana-mana. Dia sudah baligh, dia dah besar, dia pun lelaki, tak solat Jumat, na'udzubillah min zalik. Hukumnya adalah haram. Baik. 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka teruk sudah. Kalau ketiga kali, nabadzal Islam fi wara'i dhahri. Maknanya dia telah melemparkan Islam di arah belakangnya, dicampak sudah. Dia tak peduli dengan Islam. Ada riwayat tubi'a bin munafiqin. Ini dicop orang-orang munafik. Bila sampai 3 kali sengaja tak solat Jumaat. Budak sekarang pandai, remaja-remaja, bukan tak tahu dia tahu. Jadi kalau solat Jumaat 3 minggu sekali. Jadi kalau 2 kan tak dapat tak dicop kan Ustaz. Saya pun nak jawab macam mana, tapi ente dapat neraka juga. Kalau tak diampuni ya. Kalau tak diampuni. Ini solat Jumat ini fardu kan. Maksudnya wajib kepada lelaki tadi, melainkan musafir. Musafir pun bukan semuanya musafir. Musafir adalah orang yang bersafar dengan tujuan paling kurang tujuannya adalah mubah, bukan maksiat. Musafir ingin melancong misalkan ya, atau nak apa sebut melancong ni, makan angin ni. Rehla. Makan angin lain, nanti masuk angin pula. Bersiar-siar ya. Liburan. Baik, liburan ini bahasa Indonesia sudah ni. Baik, bersiar-siar, ya, melancong, ini masih dibolehkan. Maksudnya safar tersebut masih dibenarkan dalam syarak dan tak ada dosa. Lebih-lebih kalau dia ingin silaturahim, balik kampung, menyampaikan bantuan. Contoh saudara kita yang nak pergi Terengganu kan, jauh, itu musafirnya ibadah ini. Musafir silaturahim tadi semua ibadah. Bila ibadah musafirnya boleh tinggalkan solat Jumat dengan satu syarat lagi, yakni dia pergi daripada rumahnya sebelum subuh Jumat. Tapi kalau dia pergi pukul 8 Jumat atau baru nak gerak pukul 8.30, maknanya dia wajib solat Jumat di perjalanannya. Kalau dia tahu di perjalanannya tak akan ada masjid atau tak akan dapat dia solat Jumat, haram bagi dia musafir. Haram baginya musafir. Sebab kenapa? Sebab sekarang dia sudah berazam ingin tinggalkan Jumat. Oleh itu Nabi Muhammad SAW paling suka musafir hari Kamis. Ahbul Yom ya, paling disukai hari oleh Nabi bila nak musafir ni hari Kamis. Nabi kalau selalunya musafir hari Kamis. Bukan maknanya nak tinggalkan solat Jumat, tak, nak bagi contoh bagi umatnya. Bukan maknanya kita solat hari Jumat, saya nak gerak pukul 9 Ustaz, tak boleh ke safar? Boleh, dengan syarat awak kena ada zon, prasangka kuat, nanti saya akan solat. Mungkin solat di
Port Dickson atau solat ke Melaka contohnya kalau dia pergi arah Johor atau pergi alhasil di perjalanan dia akan keluar highway, dia akan exit, kemudian dia akan cari masjid. Safarnya sekarang bukan dosa. Tapi kalau dia tahu kalau pergi memang saya tak solat Jumat, ini haram safar selepas subuh Jumat. Adapun sebelumnya, sebelum subuh pukul 3 dah gerak, seperti tadi yang musafir mana Haji Mus kan pukul 2 pukul 2 pagi tadi, pukul 1 2 pagi, atau orang-orang yang sebelum subuh gerak hari Jumat tak ada masalah nanti. Maknanya apa? Maknanya bila dah sampai tujuannya, masih tempat safarnya bukan niat mukim, dia tak solat Jumat pun tak ada masalah. Tapi kalau dia pertama dia musafirnya maksiat, memang masalah sudah. Walaupun dia safar hari Kamis. Dia safar hari Kamis tapi nak pergi sana nak buat apa? Nak berjudi kat Thailand ni. Jadi dia pergi Kelantan, pergi apa, kemudian lintas pergi Thailand macam. Contohnya lah bagi maksiat kat sana. Ini haram pemusafirnya. Tak boleh jamak, tak boleh qasar dan tak boleh tinggal solat Jumat. Bila semua ditinggal jamak orang kalau dah nak maksiat insya-Allah tak solat Jarang orang nak berjudi solat dulu ni. Ada orang nak berjudi solat dulu. Kecuali pencuri zaman dulu. Di kampung dulu di kampung dulu kalau orang nak mencuri ni solat dulu. Solat apa? Solat istikharah. Allahu Akbar. Atau yakni solat 2 rakaat untuk selamat. Padahal dia nak mencuri Ya wallahu a'lam macam mana ilmu orang dulu diajarkan Tapi alhasil sampai pencurinya pun boleh solat. Kalau sekarang orang dah ahli maksiat, insya-Allah solat ni ditinggal. Itu solat Jumat. Jadi bila musafir walaupun hari-hari, setiap hari Kamis je bersiar. Hari Kamis je bersiar, hari Kamis je bersiar. Sampai berapa tahun ni dia tak pernah solat Jumat. Sebab kenapa? Musafir. Sentiasa musafir. Dia tak ada masalah. Sebab kenapa? Dalam Islam memang dibenarkan perkara tersebut. Walaupun dia sengaja. Tapi di sana Ustaz, di tempat dia melancong ni, di hotel dia contohnya, atau di tempat homestay dia, sebetulnya dekat dengan masjid dia tak nak solat. Ya memang untuk dia pilihan. Dia tak wajib solat Jumat. Tapi kalau nak melaksanakan solat Jumat, tafadhol silakan. Tapi kalau dia tak solat pun dia tak wajib. Contohnya saya nak pergi Johor misalkan. Duduk Johor sampai 5 hari, 3 hari lah. Selain hari masuk dan hari keluar. Jadi 5 hari semuanya. Saya duduk lebih daripada 5 hari, maknanya saya sekarang jadi mukim. Kalau dah mukim, saya wajib solat Jumat sekarang. Tak boleh jamak dan tak boleh qasar sudah. Tapi kalau dia musafir dia setakat hari Kamis, nanti Sabtu balik dia. Kamis hadapan, safar lagi, Sabtu balik lagi. Atau Ahadnya balik, macam tu. Ulang alik, ini tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, mungkin kalau dia sengaja tak tinggalkan, ini masalah dalam imannya. Maksudnya dosa, tinggal solat Jumat, dia tak dosa. Dia tak dosa. Baik, dan berjamaah. Solat berjamaah juga. Di zaman Nabi Muhammad SAW, tak pernah ada seorang sahabat meninggalkan solat berjamaah melainkan orang munafik. Para sahabat Nabi ni bila nak tahu mana satu orang munafik di zamannya, mereka tengok ketika solat jamaah. Ketika solat jamaah tak ada, ni kenalah orang ni. Esok lagi tak ada lagi, wah munafik. Zaman tersebut. Kalau zaman sekarang sudah satu salam. Ramai sangat yang tak berjamaah nantinya. Zaman dulu oleh Nabi Muhammad SAW ketika mula ramai yang meninggalkan solat Jumat, Nabi sampai berujar pada sahabat, saya sebetulnya teringin mengangkat salah satu kalian untuk mengimami solat jamaah ini. Dan aku pergi dengan bagian kalian yang lain kepada rumah orang-orang yang tak solat jamaah untuk membakar rumah tersebut. Walaupun Nabi tak buat, setakat Nabi maknanya dosa besar. Sebagian sebab mengatakan solat jamaah ini fardu ain. Walaupun kita mazhab Syafi'i solat jamaah fardu ain ketika solat Jumat sahaja. Itu, tapi kita tak boleh paksa orang sebab kadang orang sakit, dia balik, kadang dia kena rawat ibunya. Yalah, tak.
dengan adab lah, dengan adab. Sebagian terus masuk, terus tengok apa. Ini tengok masa juga ya, bertamu ni ada masanya. Ada masanya. Alhasil niat dia orang baik, tapi sebagian juga cara dia lah kurang tepat saja. Niat insya-Allah niat untuk mengajak kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semuanya ya, tak semuanya, ada sebahagian saja. Mungkin yang awal-awal tu main masuk saja, kemudian kadang ada sebahagian masuk surau tu terus jadi imam, terus buat majlis sendiri. Jadi orang berjamaah ni limas lah, maksudnya yang biasa orang tempatan tu limas. Kenapa dia imamnya? Kita kan dah angkat jadi imam, kan haram kan sebetulnya. Kita maju menjadi mihrab, sedangkan tempat tersebut ada imam yang dah ditentukan, yang ditugaskan di tempat tersebut. Ada sebahagian orang macam ni, mula-mula dia memang berprasangka, insya-Allah saya nanti akan cari masjid di kawasan ni, PD, Pordison contohnya. Lala sekali ketika dah perjalanan jam tu, tak boleh keluar, nak keluar exit ni pun tak boleh. Sampailah keluar Jumaat. Ini tak dosa orang ni sebab uzur dia. Dia azamnya dia akan cari tempat solat Jumaat. Berbeza kalau dengan orang yang musafir selepas subuh Jumaat ni, dia memang sengaja sudah, saya tak akan solat lah, tak nak lah solat Jumaat ni, saya nak musafir saja. Ini kira maksiat dia safar dia. Dikira dosa lah daripada awal sampai habis Jumaat tadi. Sampai Jumaat. Jadi dosanya itu terus berjalan. Ditakutkan apa? Ditakutkan ketika perjalanan berlaku kemalangan. Maknanya dia meninggal sampai mati kan. Sampai mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Itu yang dirisaukan. Sebagian orang memang terperangkap lah dalam trafik kan, dalam kendaraan terperangkap tak boleh buat apa-apa. Maghrib kebanyakan orang tak solat maghrib. Tapi kena pandai-pandai juga, jangan asyik terperangkap je kan. Hari ini terperangkap, esok terperangkap lagi, hari-hari terperangkap. Maksudnya apa? Maksudnya jangan keluar office kan, kalau dah azan maghrib. Ini keluar office dah azan maghrib, saya solat kat rumah insya-Allah sempat terperangkap. Esok tak, kalau dah azan solat dulu pastikan dia. Melainkan dia sebelum maghrib, selepas solat asar dia pergi terperangkap sana sampai isyak. Ini insya-Allah Allah ampunilah. Sekiranya dia tak boleh keluar daripada trafik tadi. Kalau di highway kan susah nak keluar gitu kan. Mungkin kalau di Shah Alam terperangkap di section berapa, ada apa kan kita boleh keluar mana-mana kan. Patah balik pun boleh. Kalau highway nak patah balik kat mana? Kena angkut tu kereta tu hadapkan kat sana. Jadi solat berjamaah. Berjamaah sangat penting ya, sebab orang yang sentiasa berjamaah insya-Allah akan dibebaskan daripada api neraka. Faedah solat berjamaah ni. Orang yang solat berjamaah akan dibebaskan, terbebas dari solat daripada api neraka. Seperti hadis sahih yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang solat berjamaah, man shalla jama'atan arba'ina yauman, 40 hari, ya, kemudian bertakbiratul ihram bersama imam, kutibalahu bara'atan, ditulis untuknya 2 kebebasan. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dibebaskan dia daripada catatan orang-orang munafik dan juga dibebaskan dia daripada catatan ahli neraka. 40 hari berjamaah terus. Bukan sahabat berjamaah, tapi mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. InsyaAllah kalau boleh lakukan ni 40 hari kan. Jadi kalau imam takbir, kita jangan buat benda lain sudah. Nak bersugi itu sebelumnya. Nak buat sunnah, nak pakai minyak wangi, perfume itu sebelumnya. Imam takbir saja kita takbir. Itu sofwatus solah, intisari daripada solat. Kita kena raih lah pahala ni. Fadilahnya apa? Akan mendapat kenikmatan dalam ibadah salah satunya. Selain ditulis ditulis bebas daripada nifak, munafik, atau bebas daripada neraka, dia akan mendapat kenikmatan solat 40 hari. Sebab kenapa? Terbukti ada seorang remaja lelaki, dia berjumpa seorang perempuan cantik, akhirnya dia pun terpikat.
dengan lelaki yang tanggung jawab, akhirnya dia meminang perempuan tadi. Meminang untuk dijadikan istrinya. Selepas dipinang perempuan tu, saya tak akan menolak awak dengan syarat awak lakukan satu persyaratan saja. Apa dia? Laksanakan solat berjamaah 40 hari, jangan pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam. Jadi perempuan ni tahu dia ilmu dia. Akhirnya apa? Lelaki senang nih, bukan duit, bukan hantaran ya. Bukan hantaran 30K, 50K, ini menangis lelaki nanti. Dia bukan sujud syukur dia ni. Baik, akhirnya macam tu saja. Akhirnya memang dengan tekad bulat, ya, semangat yang kuat, dia solat berjamaah sehari, 2 hari tu sampai 40 hari. Ditunggu sampai 41 hari perempuan tu menunggu lelaki tu, tak datang lelaki tu. Tak datang. Tengok cakap dengan ayah, "Ayah, lelaki yang hari itu meminang saya, nak minang saya tu, mana dia? Tolong tengokkan." Akhirnya ditengokkan. Ditanyakan oleh ayah, "Ya fulan, ente ente sehat ya? Kamu sehat?" "Alhamdulillah sehat, alhamdulillah." "Kenapa awak tak datang lagi kat rumah? Gagal ke?" "Ya ni laksanakan syarat anak saya." "Tak, saya gagal. Saya makan teringin juga nak bertemu, nak bersyukur atau nak berterima kasih. Dia telah arahkan saya untuk solat jamaah. Ketika saya solat jamaah ni, saya rasa nikmat. Jadi tak minat lagi kepada anak awak." Sampai hilang nafsu dia, bukan hilang nafsu, maksudnya keinginan duniawi itu hilang. Jadi ada kenikmatan akhirat di sana. Akhirnya lelaki ni, ayah dia, "Kalau menyentuh saya akan meminang awak." Bukan perempuannya yang didatangi, tapi perempuan yang datang pada lelaki. Itu. Tapi tak boleh miss ya. Kalau miss batal. Kira 1-2 lagi. Miss 1. Sama-sama. Untuk perempuan kan afdal di rumah ya. Untuk perempuan kan afdal di rumah. Kalau memang dekat dengan surau, iyalah. Iyalah, kalau solat di rumah imamnya ya ikut. Kalau imamnya perempuan pun boleh juga. Kalau makmum perempuan. Kalau laki pun tak syaratnya laki imam. Sebab di zaman Nabi kan, Nabi ini bersabda pada sahabat. Zaman Nabi ini siapa imamnya? Ya Nabi. Ya. Kalau ada Nabi, ya Nabi imamnya. Jadi mereka memang berebutlah ketika bukan ketika solat. Ketika nak solat dah berebut saf awal. Ya. Mereka kan berebut seakan-akan saling nak perang dia orang ni, nak gaduh. Kalau sekarang berebut kat belakang dinding. Ya, kan Haji kan ada Jumat. Bersandar kat belakang, cari tiang kan. Yang depan tak apalah tiang macam tu. Ya. Macam mana kalau ada orang solat berjamaah 40 hari tak pernah tinggal takbiratul ihram. Lepas tu dia berjaya 40 hari, 41 hari kan. Lepas tu tak buat dah. Maksudnya tak buat apa ni? Tak solat. Tak solat berjamaah. Ya kembali kepada hukumnya, maknanya dia sudah dapat catatan nanti itu kekuasaan Allah SWT ya. Alhasil ini sabda Nabi. Alhasil kalau dia memang diterima, ya insya-Allah diterima sebab termasuk fadilah solat berjamaah kan pasti diterimanya solat tersebut kan. Solatnya diterima, ibadahnya diterima, ya dapat tiket sudah, bebas dari neraka. Jadi dilarang orang ni dilarang masuk neraka. Mungkin dia dah dapat tiket. Tapi kan insya-Allah kan orang yang seperti ini insya-Allah dia tak akan selesa tinggalkan solat berjamaah. Dia akan asyik sudah. Menikmatilah. Seandainya berlaku pun ya hukumnya kembali kembali semula, maknanya kalau kita ikut fardu kifayah ya kalau ada yang sebagian jamaah dia tak dosa macam tu. Atau kalau sunnah ya dia tak dapat kesunahan. Jadi sekarang ni bertentangan. Kalau tengok satu kesnya perempuan afdal di rumah, ya. Masjidnya perempuan ya biliknya. Ya. Dalam satu tengok lagi solat berjamaah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih diutamakan lah? Maka mana? Dan di sini ada timbangannya. Sekiranya menimbulkan fitnah bila orang ni keluar atau fitnah ni maksudnya buat kita berdosa atau membuat orang lain berdosa. Ya. Buat berdosa. Kalau saya keluar, contohnya ada perempuan yang kalau dia keluar ramai laki-laki yang menunggu sana. Oh ini bunga desa keluar ni. Contohnya lah. Contohnya ada seperti itu. Contohnya lah.
Ya kan? Atau dia ialah menimbulkan fitnah, atau dia sendiri yang terkena dosa. Elok ada duduk di rumah saja dia. Tapi kalau dia terselamat daripada fitnah ini, kemudian keluarnya pun tanpa pakaian yang mancing pandangan kan, menarik perhatian, tak pakai perfume semua, ya boleh keluar sebetulnya. Afdal yang mana? Ya elok keluar kalau sekarang. Perempuan sunnah pakai perfume, tapi jangan yang bau kuat. Dia yang tebal saja, warna kuat tapi bau jangan kuat. Sebab kenapa? Sebab macam ni perempuan ni lain dengan lelaki, kan? Tapi sekarang ya memang lain ya. Tapi sekarang ni maksudnya kalau perempuan pakai perfume, daya tarik dia lain dengan lelaki pakai perfume. Oleh sebab kalau lelaki sampai tercium perfume perempuan, lebih-lebih kalau dia ada memori dengan perfume tadi, jenama sama, kan? Itu bahaya itu sudah. Dia boleh flashback datang. Ini perfume saya tengah sekolah menengah dulu ni. Dah merepek dah dia. Ini fitnah sudah. Tak busuk tu tak mesti wangi. Wangi memanglah tak busuk, tapi yang tak busuk tu tak mesti wangi juga. Adakah orang yang tak busuk tu pasti wangi? Tak juga kan? Yang yang dilarang tu busuk yang mengganggu orang. Tapi kita bukan digalakkan untuk perempuan khususnya, untuk wangi yang mewangikan orang tak digalakkan. Oleh itu parfum kan selalunya parfum ni kan ada jantina dia kan. Ini parfum laki, ini parfum perempuan. Kita kena ajarkan kepada budak ni. Sebab kenapa? Kononnya nak solat jamaah atau nak silaturahim, disembunyi satu badan dia. Disembunyi satu pakaian dia, baju dia. Habis dikira dosa apa? Na'udzubillah min zalik. Kan dosa besar kan perempuan. Sebab kenapa? Akan menarik bayangan. Bukan saya yang membayangkan, kenapa saya yang dosa? Ya awak yang menarik dia. Sebab perfume ni mau tak mau, kalau kita pakai perfume, bau perfume samalah dengan dia, kan? Samalah. Teringat ada perfume ni, boleh ingat. Lagi-lagi kalau yang tengok perempuan pula. Esok ditunggu mana perfume ni. Jadi fitnah. Jadi perempuan disunahkan pakai perfume, tapi yang baunya tak kuat. Pakai macam mana tak kuat Ustaz? Pakai yang baju dalam, jangan baju luar macam ni. Baju luar kuat nanti, baju dalam sekiranya gitu tak ni. Ya, kemudian ditutup. Jangan yang telekung, kan? Kemudian tudung semua pakai disembuh semua, ya habis lah. Dapat dosa jadi. Solat jamaah ini sunnah, tapi ini benda haram nantinya. Okey, alkohol ni ada dua jenis ya. Ada alkohol ni memang untuk minuman yang haram dan untuk campuran perfume daripada buah kan. Ada alkohol tebu, ada alkohol apple, kan ada banyak jenis alkohol. Tapi alhasil macam mana pun alkohol ada khilaf ulama. Ada khilaf. Ada yang mengatakan secara mutlak semua jenis alkohol tak boleh digunakan untuk solat sebab tu najis. Ada yang mengatakan macam tu. Kalau yang sebagian lain tak, sebagian alkohol tu makfu, seperti alkohol yang buat campuran perfume. Itu alkohol yang dimakfu. Jadi boleh. Eloknya apa? Eloknya kalau kita nak pakai spray yang ada alkohol tu, jangan gunakan ketika nak solat lah. Jadi pakaian nak solat, telekung apa semua, jangan guna minyak yang ada alkohol. Kalau setakat di rumah atau nak pergi jumpa kawan, kan, pakai dalam tu, bolehlah pakai alkohol. Eloknya. Ada khilaf para ulama. Baik, jadi faedah solat berjamaah bebas daripada neraka, diterima solatnya, kan, dapat pahala besar, selamat daripada sifat nifak seperti hadis tadilah. Kemudian diampuni dosa dan juga dijaga daripada syaitan. Orang solat berjamaah ni susah syaitan nak mengganggu. Sebab kenapa? Ibadahnya itu sudah menjadi pendinding padanya. Solatnya itu kan diterima kan. Ketika solat diterima akan menjadi pendinding untuknya dan dijaga daripada syaitan. Sesungguhnya semua itu termasuk kebiasaan sekelompok orang yang sia-sia. Orang-orang sia-sia maksudnya orang tak berguna ni. Tak sesuai dengan murid. Murid yakni ahli suluk. Orang-orang yang nak ibadah kepada Allah, nak fokus
berjalan menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, tak patutlah tinggalkan solat Jumat atau meninggalkan solat berjamaah. Tak kisah 40 hari, 80 hari, sudah kewajiban baginya solat sampai mati ya. Sebab kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah solat seorang. Tak ada riwayat Nabi ini solat seorang-seorang, tak ada. Nabi macam mana pun solat berjamaah sampai akhir hayat. Orang yang sia-sia, termasuk kebiasaan sekelompok orang yang sia-sia dan sifat orang yang bodoh dikatakan. Kenapa bodoh Ustaz? Ya sebab kalau kita solat seorang, kita dapat 1. Kalau kita solat berjamaah, kita dapat 27 atau 25. Kalau ada duit 1 juta dengan 25 juta, orang yang bijak pilih 1 juta, agak bijak orang ni. Tak bijak lah, pastilah dia pilih 27 juta. Dan kita kenapa kita oleh sebab Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, tahu tak orang bodoh tu siapa? Orang yang tak solat jamaah dia kata. Sebab kenapa? Sebab suruh 1 juta dengan 20 juta dia pilih 1 juta. Habis 1 juta dah nak kerja balik, ambillah 27 juta, lama lagi tak kerja. Kalau tak nak kerja lah 20 juta kan banyak kan. Kebiasaan dan sifat orang-orang bodoh. Jagalah solat sunnah rawatib. Dan ini termasuk tugas kita ni. Solat rawatib, yakni solat qobliyah dan ba'diyah yang disyariatkan sebelum dan solat fardu. Baik, solat rawatib ini terbagi jadi 2 ya. Ada muakkad, ada ghairul muakkad. Yang muakkad ni ada 10 saja. Muakkad maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Baik Nabi ketika ada di Madinah atau ketika musafir. Tak pernah tinggal solat sunnah muakkadah. Ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Tahu fadilahnya ya, banyak ya fadilahnya. Kalau cakap fadilah qobliyah ba'diyah panjang pula ni kuliah ni. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Ada 10 ini. Selepas asar tak ada Ustaz? Tak ada. Tapi Nabi bukan tak pernah solat. Pernah ditinggal oleh Rasulullah ketika musafirnya. Jadi yang muakkad ni sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib 2 rakaat, semua 2 rakaat ni. Kemudian selepas isya. Bila solat-solat ini biasa kita lakukan, kita laksanakan, kemudian pada satu masanya kita tinggalkan, maka sunnah qada. Sunnah qada. Seperti kita masuk nak solat berjamaah di surau dekat dengan rumah kita. Lalas sekali sampai surau, imam dah solat subuh. Ya terus solat subuh, jangan qobliyah subuh sudah. Kemudian selepas subuh baru kita solat qobliyah. Solat qobliyah. Kalau selepas subuh tu ada kuliah misalkan, macam mana saya tak boleh buat ni sebab ada kuliah. Takkan saya solat ketika ada kuliah. Ya tunggu sampai kuliah, sampai isyraq pun tak apa, qada nantinya. Qada sebelum subuh. Sama niatnya. Usolli sunnatal qobliyatus subhi kan. Qadaan lah. Qadaan kalau dah keluar waktunya. Kalau dilakukan selepas subuh jangan qadaan sebab waktunya masih ada. Waktunya masih ada seperti yang kita maklumi lah. Baik. Adapun yang ghairul muakkadah kan, ghairul muakkadah di sini ada 12. Yang muakkad ada 10, yang ghairul muakkadah ada 12. Yakni 2 rakaat sebelum zuhur tambah maknanya. Tadi muakkad 2 kan sebelum zuhur. Yang ghairul muakkad 2, 4. Dalam satu hadis, siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Jadi yang ghairul muakkad kan, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Tambah tadi maknanya 4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Ini para salaf sangat menggalakkanlah solat qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Kerana apa? Kerana termasuk salah satu cara hamba ni selamat daripada neraka. Ini ghairul muakkad. Ini yang bukan muakkad. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Yang ini ghairul muakkad ya. Dan 4 sebelum asar.
Kemudian yang ghairul muakkad juga 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya 2 rakaat. 4 tu maksudnya 2 muakkad, yang 2 ghairul muakkad jadi 4. Selepas zuhur muakkad 2, ghairul muakkad ada 2 jadi 4 rakaat. 4 ni buat 1 salam boleh, buat 2 salam pun boleh. Khusus di hari Jumaat kan, khusus di hari Jumaat bagi orang yang solat Jumaat bila solat salat tahiyat, solat qabliyah kan, tak qabliyah tak sempat lah kalau 4 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid bagi orang yang hadir solat Jumaat khusus bila dia nak nampak tempatnya di surga ya, sebelum kematiannya, Allah akan menampakkan, dia akan melihat tempatnya di surga atau akan ditampakkan kepadanya makamnya di surga, solat 4 rakaat sebelum Jumaat. Ya, ini solat duha boleh, solat tahiyatul masjid boleh. 4 rakaat ni 1 salam. 1 salam boleh, 2 salam pun boleh. Baca apa? Baca Qul huwallahu ahad kan. Qul huwallahu ahad rakaat pertama 50 kali. Rakaat kedua 50 kali. Rakaat ketiga 50 kali. Rakaat keempat 50 kali. Jadi jumlahnya 200. Ini kalau datang kat surau pukul 1 insya-Allah tak boleh buat. Sebab sekejap lagi zuhur. Jadi kena awal sikit. Ini untuk orang yang solat Jumaat tapi untuk muslimin lah atau muslimat yang ingin hadir solat Jumaat. Wallahu a'lam, di Shah Alam ada surau atau masjid yang ada solat Jumaat perempuan. Ada tempat peruntukan tempat. Ada. Seandainya ya nak solat macam ni, maka solatlah 4 rakaat. Setiap selepas Fatihah baca Qul huwallahu ahad 50 kali. Diriwayatkan orang ni bila nak meninggal nanti akan melihat tempatnya di surga. Jadi terus senyum dia sudah. Bahagia. Atau Allah akan menampakkan tempatnya di surga. Baik, 2 sebelum asar termasuk ghairul muakkad. Di sini kan 4 kan? Kalau saya tak nak 4, saya 2 ya, ghairul muakkad. 2 sebelum asar. Maknanya bukan ghairul muakkad ni tak ada pahala ya, tak. Ada pahala semuanya ni. Bahkan 4 rakaat sebelum asar ini boleh membebaskan orang daripada neraka seperti yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Mereka tak tinggal, bahkan ada surah khusus di sebelum asar ni. Contohnya sebelum asar ni mereka ya salaf kita bukan daripada hadis. Mereka baca idza zalzalah. Kemudian rakaat kedua al-adiyat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha terus. Rakaat ketiganya sebelum asar ni kan. Rakaat ketiga yakni selepas salam gitu kalau nak 2 salam. Rakaat ketiga tu baca al-qari'ah mal qari'ah wa madra. Ini berurut ni surah ni dalam Al-Quran. Yang terakhir rakaat keempatnya at-takasur, al-hakumut takasur. Ini dia katakan Abu Bakar As-Sakran ya, meriwayatkan siapa yang solat dan baca surah ni dia dijamin bebas daripada neraka. Jadi tak tunggu 40 hari kalau ni. Tak tunggu 40 hari dia solat sebelum asar. Esok dah tak solat dah. Sebab kenapa? Dapat tiket tadi. Tapi kita kena banyaklah dapat tiket ni kan. Kena banyak kali. Jadi surah Zalzalah, surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah dan surah At-Takasur. Sebelum asar 4 rakaat. Ghairul muakkad. Ghairul muakkad bukan tak ada pahala. Maknanya ghairul muakkad ni Nabi kadang tinggal. Tapi Nabi pernah juga mengqadha solat ini, solat qabliyah asar ini. Dan kita sebagai orang yang ingin hampir kepada Allah, sudah sepatutnya bagi kita solat qabliyah ni jangan kita tengok muakkad ghairul muakkad lah, semua kita buatlah. Yang sebelum subuhnya 2, sebelum zuhurnya 2 muakkad ghairul muakkad ni kita buat jadi 4, sebelum lepas zuhur 4. Lebih-lebih Jumaat. Jumaat ni sebab pahalanya lebih banyak. Tudha'aful ajri yaumul Jum'ah, akan dilipat gandakan pahala seseorang di hari Jumaat. Alang-alang kita dah sampai, dah sedia nak solat Jumaat, ya buat banyaklah, lebih sikit di hari Jumaat ini. Yang ghairul muakkad 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib,
2 rakaat selepas maghrib ini muakkad kan. 2 rakaat sebelum isya ghairul muakkad dan 2 rakaat selepas isya ini adalah muakkad. Jangan pernah tinggal lah. Tak apa. Memang ada hadisnya dikatakan. Ada yang mengatakan hadisnya walaupun tak kuat dia punya ni, siapa yang solat 4 rakaat selepas isya akan ditulis baginya ibadah malam Lailatul Qadar, kan ada seperti itu kan. Ya kita amalkan saja sudah. Salam. Malam dalam hadis Nabi salatul lail masna. Salat malam tu 2-2. Tapi nak satu pun tak apa. Boleh. Seperti witir lah, salat witir ni kita kalau nak 3 kita boleh terus 3 direct 3. Walaupun afdolnya jangan direct, difasal, dipisah. Sebab kenapa? Boleh serupa dengan maghrib. Boleh serupa dengan maghrib. 2-2. Maksudnya kenapa? Mana yang lebih afdol? 2 ke 1 salam terus 4? Elok 2-2 sebab kita niatnya 2 kali. Kan? Jadi semakin banyak niatnya. Kalau kita 1 salam niatnya sekali, salamnya sekali. Tapi kalau kedua-dua niatnya 2 kali, salamnya juga 2 kali. Perlu diketahui ketika kita salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi ketika solat, kita kan ada niat ketika salam ni, kita ucapkan salam pada orang yang sebelah kanan kita. Tapi kalau kita berada soft paling kanan dan tak ada orang belah kanan kita niat salam kepada makhluk Allah di sebelah kanan kita, para malaikat, makhluk Allah yang solehin. Macam juga ke tepi atau belah kirinya, dia niat menjawab salam. Kan ketika salam pertama, saya berada soft kanan. Soft paling kanan sekali. Imam salam, saya pun salam kan sebelah kanan. Saya niat apa? Saya niat untuk mengucapkan salam kepada makhluk Allah di sebelah kanan saya, yang kita tak nampak lah. Kemudian ketika belah kiri, kita macam tu juga niat menjawab salam dan niat salam kepada orang-orang di sebelah kiri kita. Atau makhluk Allah yang di sebelah kiri, niat menjawab salam. Ini sunnah saja, niat-niat macam ni. Itu kan sunnah-sunnah solat kan di dalam fikah. Kemudian solat qabliyah dan ba'diyah. Mana lagi? Disyaratkan sebelum dan sesudah solat fardu. Kerjakanlah selalu solat witir. Dan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ini ganjil, tunggal, satu. Dan menyukai sesuatu yang ganjil. Laksanakan. Ada witir ni sebagian madhab wajib hukumnya. Bahkan madhab kita pun ada sebagian ulama mengatakan wajib. Dan kepada Nabi solat witir itu wajib. Kepada kita sunnah. Siapa yang istiqamah solat witir akan mahbub indallah, akan dicintai oleh Allah dan menjadi kekasih Allah SWT. Jangan pernah ditinggal. Kalau memang terlajak tidurnya, Sayyidina Abu Hurairah kalau salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali kalau tidak. Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ini atau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali solat sebelum fajar, selepas bangun tidur. Alhasil kita tengok diri kita masing-masing lah, mana yang kita mampu. Mampu tak kita solat witir sebelum subuh? Kalau mampu, yakni confident lah, yakin kita diri kita akan solat witir sebelum subuh, afdol. Tapi kalau kita, Ustaz tak boleh lah, saya nak harap diri saya ni tak boleh. Solatlah witir sebelum tidur. Orang yang istiqamah solat witir akan mahbub indallah, akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui ya, kekasih Allah ni ramai. Ada yang sangat dekat dengan Allah. Sebab Allah, yakni dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Semua dia buat. Dia rapat dengan Allah. Tapi ada kekasih agak jauh sikit. Ya tak apalah agak jauh sana. Ya kekasih ni bukan pasangan. Kalau kita kekasih kan pasangan kita kan. Pasangan kita. Tak, kekasih ni orang yang sangat dicintai oleh Allah. Akan dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanjakan anak saja, kita manjakan anak, tapi pasti salah satu daripada anak itu lebih kita manjakan. Ada orang ibu memanjakan anak, semua memanjakan anak ini, tapi pasti ada satu daripada anaknya yang lebih dimanjakan sebab dia lebih menarik hati ibunya. Macam itu juga bukan seperti itu ya, lebih kurang daripada seperti itu. Boleh solat witir saja, mahbub indallah. Kerjakanlah selalu solat witir. Baik, bila ditinggal ini qada ya, solat witir ni. Solat duha juga. Solat duha, solat witir ni paling minimum 1 rakaat lah, tapi
istimrar ala rakaah makruh dikatakan. Sentiasa satu rakaat witir ni makruh hukumnya sebagian ulama. Jadi paling kurang 3 lah. Paling kurang 3, sempurnanya 11. Sempurnanya 11. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebelum Maulid tu 11 rakaat sebab wasiat daripada gurunya. Hasil ganjil kan. 3 1 ini 3 5 7 9 11. 13 tak ada sudah. Kalau ada riwayat Nabi solat 13 tu maknanya yang 2 itu solat sunnatul wudu. Yang lainnya adalah solat witir. Dan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ini waktu yang kita sudah sepatutnya melabur usia kita lah untuk akhirat ni. Waktu maghrib dan isya. Disebabkan apa? Disebabkan waktu inilah yang para salafun salihin mendapat apa? Rezeki batin. Rezeki batin. Selepas maghrib dan isya ni dapat imdad dikatakan. Jadilah orang yang sangat ingin memakmurkan waktu sudah solat subuh hingga terbit matahari. Sama. 2 waktu ini dijaga berlipat kali ganda pahalanya. Ini waktu khusus yang Allah memang berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Antara maghrib dan isya dan antara subuh dan terbit fajar. Okey, isyraq dan duha. Isyraq suruknya adalah ketika selepas terbit matahari 16 atau 18 minit. Kemudian ada yang pendapat satu macam ni. Jadi bila matahari sudah terbit 16 minit atau 18 minit berikutnya masuk solat syuruk. Ketika masuk solat isyraq, sekarang masih isyraq lagi. Sampai isyraq sampai bila? Sampai 16 minit kemudian barulah masuk solat duha. Berbeza dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali bila sudah terbit matahari 16-18 minit kemudian isyraq kan, kita sunat isyraq, itu sudah sekali masuk dengan duha sekali. Jadi boleh niat 2. Boleh isyraq dan duha. Usolli sunatal isyraq wa duha wal hajah wa taubah contohnya. Gabung sekali semua 2 rakaat lillahi taala sudah. Wudu tahiyatul masjid contohnya. Itu solat-solat yang tak ada waktu kan. Solat-solat yang waktunya tak ditentukan. Wudu bila-bila masa. Itu masuk, sebetulnya wudu ini masuk asbab. Tapi dia sebab wudu bila-bila masa dikategorikan masuk sunnah mutlak dia sebetulnya. Sama dengan tahiyatul masjid itu sendiri. Solat hajat pun sama. Solat taubah pun sama. Solat hifdzul iman 2 rakaat. Boleh gabung juga. Solat awabin. Kalau di Ramadan dianjurkan solat awabin 20 rakaat. Macam mana Ustaz? Digabung dengan solat tarawih. Digabung solat tarawih. Selalunya Habib Salim lah mengingatkan. Nanti kalau tarawih jangan lupa kan, solat awabin 20 rakaat yang kita gabung sekali dengan solat tarawih. Jadi usolli tarawiha atau usolli sunat tarawih wal awabin. Lillahi ta'ala. Ya dapat 2 kita. Kita solat 20 rakaat tapi dapat solat awabin dan solat tarawih. Nak lagi Ustaz, nak lipat kali, nak lipat ganda lagi. Dinazar. Saya nazar solat tarawih. Saya nazar solat awabin. Jadi sekarang jadi fardu. Naik 70 kali ganda gaji dia dah. Bukan 70%, 70 kali lipat. Tapi niatnya usolli tarawih wal awabin fardon atau manzuron. Manzuron ini yang dinazari. Lillahi ta'ala. Mungkin kalau dekat Ramadan ini perlu diingatkan mungkin ya. Okey, insya-Allah kita sambung ni berikutnya ya pada Jumaat hadapan. Kita sambung yang soalan ni. Betul, nazar ni nazar ni sebelum kita solat kan. Sebetulnya nazar ni bukan khusus pada tarawih atau awabin. Segala ibadah sunnah itu boleh dinazari. Contohnya saya sekejap lagi saya nak solat duha. Sekejap lagi saya nak solat qabliyah zuhur Jumaat misalkan. Sekejap lagi saya nak masuk masjid. Jadi saya nazar nak solat duha. Kena ucapkan. Lafazkan sekiranya suara didengar oleh telinga kita sendiri.
tak payah pakai mic macam ni. Ya. Jadi saya nazar solat duha. Saya nazar iktikaf di masjid. Saya nazar solat qobliyah Jumat misalkan. Kemudian selepas diucapkan, dilafazkan, saya terus solat duha lah. Usolli duha, sunatan sepatutnya kan, usolli sunat duha. Tak, selepas dinazari dia tukar fardu sekarang. Dia tukar menjadi wajib. Jadi pahala sunnah tu kita tak dapat dah. Tapi kita dapat 70 kali lipat pahala wajib. Niatnya apa? Usolli duha fardu yang wajib atau manzuron yang dinazari. Yang dinazari lillahi ta'ala. Jadi niatnya bila sama dengan ketika takbirnya Allahu Akbar, mulut bertakbir, hati niat, lintaskan niat, sama dengan niat solat tu. Jadi usolli duha, kalau tarawih ya, maknanya saya nazar solat tarawih. Tapi jangan nazar dulu bila masih di rumah. Nazar tu bila dah sampai ada telekung, dah berdiri di atas sejadah, itu nazarkanlah. Kenapa Ustaz tak boleh ke? Boleh, takut terlupa. Sebab kalau kita nazar di rumah, contoh saya nazar di sini, saya nazar nak iktikaf di masjid. Lala sekali saya tak pergi masjid. Dosa saya, sebab kenapa? Saya kena pergi masjid. Sebab kan nazar wajib kan? Sebab kan wajib. Walaupun tak semestinya sekarang, esok pun boleh sebetulnya saya pergi masjid. Contohnya lah solat duha kan. Saya nazar solat duha. Padahal saya belum ada wuduk contohnya. Pakaian pun masih belum suci. Saya nazar. Lala sekali tak solat duha sampai zuhur. Dosa. Sebab kenapa? Sebab saya tinggalkan fardu ni. Oleh sebab itu eloknya kalau nazar, kalau dah memang sedia nak masuk masjid, sedia di atas sejadah, dah pakai telekung, tutup aurat semua, baru saya nazar solat tarawih, saya nazar solat awabin. Ya. Kemudian solatnya Allahu Akbar, usolli awabin, solli tarawiha, manzuron lillahi ta'ala. Nah, sekarang pahalanya bukan sunnah, tapi naik 70 kali ganda. Dan di Ramadan solat sunnah itu kan dah jadi fardu. Di Ramadan kan solat sunnah pahalanya pahala fardu. Kemudian kita nazari lagi, naik lagi peringkat dia. Naik lagi peringkat dia, lebih tinggi lagi darjatnya. Di sana kita dapat inilah keuntungan banyak lah. Kalau orang melabur ni dapat banyak dah dia. Dapat banyak. Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW bila dah masuk Rajab doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, alang-alang dari Allah aku masuk Rajab ni. Berkati umurku, yakni panjangkan usiaku di Rajab dan Sya'ban, sampaikan pada Ramadan. Alang-alang dah 2 bulan lagi ni. Nabi tak pernah minta panjang umur, bukan minta panjang sebetulnya. Berkat tu ya panjang juga maknanya. Melainkan masuk bulan Rajab. Sebab kalau dah Ramadan ni dah pahala besar sangat. Pahala sangat besar. Nabi meninggalkan di Rabiul Awal kan. Selepas Ramadan, selepas raya istilahnya, kedua raya. Itu cara nazar dia. Dan nazar bila dah dinazari kan, solat sunnah ni atau ibadah sunnah, bila dinazari boleh menjadi wajib sudah. Wajib dia buat. Kalau tak buat sampai keluar waktu seperti saya duha tadi, akhirnya saya tak solat duha sampai zuhur, ya saya kena qada. Kena qada kenapa? So, saya nazar. Itu mungkin resiko nazar itu sendiri, tapi sangat sedikit kot resiko. Eloknya kalau nak nazar ni kalau dah sedia dah, kalau dah ada di atas sejadah, ada wuduk semua, baru kita nazar. Lafaz, nazar kena lafaz, tapi tak perlu kuat-kuat pun. Saya nazar macam cakap seorang, ya, saya nazar nak solat duha, saya nazar macam. Janji didengar oleh telinganya sendiri. Setiap kali nak buat. Kalau nak solat tarawih boleh, saya nazar solat tarawih 20 rakaat. Dan dia jangan buat 8 pula. 8 salam dia balik, dia ada hutang 12. Kalau nazar 20, tapi kalau dia nazar saya nazar solat tarawih, ya sudah solat tarawih ikut kehendak dia nanti. Ikut kehendak dia. Jangan ditentukan rakaat. Saya nazar solat duha, ya, ikut saya janji solat duha minimum 2. Kalau saya 4, saya niat nazar yang ke-4, tak ada masalah.
Usolli duha nadron 2 rakaat. Usolli duha nadron 4. Usolli nadron 6 sampai 8, tak ada masalah. Jadi eloknya jangan ditentukan dengan adat. Apa adatnya? Bilangan rakaat lah. Sebab menjadi beban. Manzuron mim nun zal zaza zal wawu ra alif manzuron. Kalau tulis Melayu macam mana? M A N Z Z. Manzu U R R-N. Manzuran. Manzuran ke? O-N ke? A-N. Ada buku. Oh, ada dalam kitab fikah. Sini kan ngaji fikah ya. Semalam ya Ustaz Azian kan. Ada bab nazar. Tapi bab nazar ini di belakang. Kita kan ada bab ibadah. Sampai bab apa fikah sini? Ibadah ya. Ada bab ibadah, ada bab muamalah, jual beli. Ada bab nikah, ada bab jenayah. Kemudian di akhir sekali bab ni, di situ ada bab nazar. Ya, semua fikah semua ada. Fikah. Ilmu fikah. Fikul manhaji. InsyaAllah Ustaz Azan fikul manhaji. Saya Wahbah Zuhaili. Semua ada. Fathul Mu'in ada. Fathul Qorib ada. Fathul Wahab ada. Semua kitab fikah hampir adalah bab nazar. Ya, fikah memang panjang ya, bab ibadah, bab muamalah, jual beli, sewa, gadai kan ada, bab nikah, talak, rojak, apa semua, rujuk. Ini nak makan ni. Sampai rojak. Kemudian jenayah kan. Jenayah ni mencuri, minum arak, berjudi, potong, membunuh misalkan. Sudah cukup sampai rojak ni sudah. Ibadah mubah tak sah dinazari. Contoh makan kan. Saya nazar nak makan tak sah sebab ibadah sunnah saja. Ibadah wajib pun dinazar tak boleh. Saya nazar solat zuhur. Awak tak nazar pun dah wajib kan. Jadi tahsilul hasil. Yani mewajibkan sesuatu yang wajib kan sia-sia jadinya. Benda yang haramlah dinazari. Saya nazar nak minum arak contohnya. Nauzubillah, ya haram. Dan tak wajib ditunaikan. Jadi nazar ini berlaku di solat ibadah sunnah saja. Boleh majlis ilmu yang majlis ilmu sunnah. Nanti nak masuk tu saya niat hadir majlis ilmu manzuron saya nazari. Jangan lupa niatnya ya. Jangan sakat mewajibkan saja tapi diniati. Boleh. Sedekah pun sama. Saya nazar nak sedekah 1,000. Jangan keluarkan 200 pula. Keluarkan 1,000 kalau tak. Jangan tentukan kalau saya nazar nak sedekah. Itu baru dia nak keluarkan berapa. Suka ikut dia lah. Dan ni ketika keluarkan, ini sedekah nazar saja. Saya niat sedekah nazar. Dalam hati saja niat ni. Ketika lafaz tu baru dengan lisan kita atau mulut kita. Baik, insyaAllah lanjutan atau sambungan bab kita yang solat jamaah, solat Jumat tadi, insyaAllah kita sambung pada Jumat hadapan insyaAllah. Baik ya, baik insyaAllah kita doakan sifat juga ya. Selepas doa akhir majlis ni untuk haji nama-nama yang semalam juga kan, Hafifah binti Usman ini belum sembuh ya. Puan Zainab dah sembuh alhamdulillah. Jadi Hafifah binti Usman, Hamisah binti Abdul Latif, Matbah bin Sa'ad, Sabayyah, Rusliza, kemudian Puan Fatimah binti Omar. Yang ini yang baru ya. Fatimah binti Umar insyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama doakan doa syifa. Dan sebelumnya kita baca doa penutup majlis insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa di'iha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabban nas ati bil bash ishu anta syafi. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلة علماء نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم رب الناس أتي بالباش اشفي أنت شافي اشفي مرضى من قد ذكرنا أسماءهم واشفي مرضانا ومرضى المسلمين باطنا وظاهرا وباطنا وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أتي بالباش اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أتي بالباش اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياهم ويشفينا ويشفي مرضانا ويقضي حاجتنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسع أرزاقنا ويطول أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة بنت الشفاء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Salah silap kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.